Yang ada yang baru masuk. Okey, baik. Jadi pada minggu lepas, cikgu dah berikan tugasan kepada anda semua. Okey. Menggunakan buku kerja matematik tahun 4, buku Focus Genius, halaman 32. Jadi masa itu cikgu tunjukkan beberapa contoh dan soalan yang selebihnya cikgu minta awak buat di rumah. Ingat kan? Okey, tajuk selebihnya cikgu minta anda semua buat di rumah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba untuk melihat satu persatu setiap soalan itu, okey, supaya anda dapat menjawab dengan betul. Itu yang paling penting. Jadi insyaAllah nanti cikgu akan tayangkan, cikgu akan paparkan jalan kerja. Jalan kerja bagi menjawab setiap soalan tersebut. Okey, jadi anda tak perlu risau. Bagi siapa yang tak berapa faham ataupun tak pasti jalan kira anda tu betul ataupun salah, anda boleh rujuk jalan kira yang akan cikgu kongsikan nanti. Okey, baik, sebelum itu cikgu nak awak pin cikgu punya whiteboard kecil ni, nampak tak? Okey. Cikgu nak awak pin whiteboard kecil cikgu ni. Okey. Jadi ada ketikanya cikgu minta awak pin papan putih cikgu ni, ada ketikanya cikgu nak awak lihat pada skrin macam itulah. Baik, jadi cikgu nak semua murid pin pada papan putih cikgu ni. Nampak tak papan putih cikgu ni? Okey, pin kat situ supaya awak nampak dengan lebih jelas. Jadi sebelum kita pergi ke setiap soalan pada halaman 32, sebelum kita pergi ke soalan-soalan itu, cikgu nak buat beberapa aktiviti dengan anda semua. Okey, ini ialah latihan yang penting sebab kalau anda boleh buat yang ini, maknanya soalan-soalan 1 hingga 10 tu insya-Allah anda boleh jawab. Okey, yang pertama, cikgu nak awak cuba untuk kecilkan pecahan ini. Okey, cikgu bagi contoh, mudah dulu. 2/8. Okey. Cuba kecilkan pecahan ni, dapat berapa? Siapa dah siap boleh buka mikrofon, boleh jawab. Kecilkan 2/8. Ataupun jadikan 2/8 ini dalam bentuk pecahan yang lebih mudah. Okey. Ada yang dapat jawapan? Faik, berapa jawapan awak, Faik? 1/4. Faik dapat 1/4. Okey. 1/4 juga. 1/4 juga. Okey, betul. 1/4. 1/4 juga. Okey, alhamdulillah. Baik, macam mana dapat 1/4? Okey, sebenarnya ini adalah belajar masa tahun 3 tapi cikgu lihat ramai juga yang tak tahu perkara yang asas ni. Okey. 2/8 ni kalau kita lihat, okey, kita boleh kecilkan kerana 2/8 ni dia ada hubungan dia. Okey, dia ada hubungan dia. Iaitu dalam sifir 2. Dalam sifir 2 dia ada jawapan 2 dan ada jawapan 8. Okey, ada yang tanya cikgu maksud apa? Okey, yang 2/8 ni tak ada dalam buku lagi. Ini cikgu tulis pada papan putih untuk kita ulang kaji sekejap sebelum kita masuk muka surat 32. Okey, 2/8 ini ada hubungan dia dalam sifir 2. Iaitu kalau kita lihat, okey, 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 4 sama dengan 8. Okey, ini hubungan dia. Dalam sifir 2 ada jawapan 2, ada jawapan 8. Jadi bila kita kata hubungan dalam sifir 2, jadi tips dia ialah 2 ni kita kena sebut. Okey, jadi 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi 2/8 ini bila kita kecilkan, kita akan dapat jawapan 1/4. Macam tu Okey, baik. Okey, ni cikgu rasa ramai yang boleh lah. Okey, alhamdulillah.
Okey. Cikgu dapati bila latihan-latihan yang cikgu berikan sebelum ini, okey, ramai yang sukar untuk menukar nombor bulat kepada nombor bercampur. Okey. Contoh 5. Okey. 5 ni ialah nombor bulat. Okey, 5 ni ialah nombor bulat. Okey. Bila kita lihat soalan-soalan yang berkaitan dengan pecahan, ada ketikanya nombor bulat ini kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Okey, soalan cikgu ialah, daripada nombor 5 ini, cuba jadikan nombor bercampur yang penyebut dia ialah 4. Okey. Bila nombor bercampur, dia ada nombor di sini dan ada nombor pada pengangka. Okey. Baik. Okey, cuba selesaikan. 5 ini setara dengan berapakah nilai nombor bercampur yang boleh kita dapat? Cari. Bila kita tukarkan 5 ni kepada nombor bercampur, berapakah nombor bercampur tersebut? Okey, siapa dapat jawapan? Balkis dapat? Okey, berapa Balkis? 4/4. Pandai. Okey, jawapannya ialah 4/4. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, macam mana Balkis dapat 4/4? Kerana apa? Cikgu buat kat sini. 5 ni kalau kita cerakinkan 5 kalau kita cerakinkan, ingat cerakin. Cerakin ni maksud kita asingkan. Kita akan dapat sini 4 tambah 1. Betul kan? 4 tambah 1 sama dengan 5 kan? Okey. Jadi 4 ni, 1 ni, kalau kita tukarkan kepada pecahan, dia boleh jadi 2/2, boleh jadi 3/3, boleh jadi 4/4, boleh jadi 10/10. Ataupun dalam arti kata lain, sebarang pecahan yang pengangka dan penyebut dia sama, nilai dia sama juga dengan 1. Okey, tapi kenapa kita ambil 4/4? Sebab kita nakkan penyebut dia 4, jadi kita ada 4/4. Kalau kita nak dapatkan penyebut dia 5, jadi 5/5. Okey, jadi 4 tambah 4/4 juga kita boleh tulis dalam bentuk 4/4. Okey, teknik ini anda kena kuasai. Okey, kalau benda ni anda tak kuasai, maka banyaklah soalan yang anda tak boleh selesaikan. Okey, faham okey, baik. Jadi ni dua perkara ni cikgu nak awak cuba kuasai. Yang pertama tadi ialah anda mesti tahu cara untuk mengecilkan pecahan ataupun menukarkan pecahan ke dalam bentuk yang termudah. Yang seterusnya ialah anda mesti tahu macam mana nak tukarkan nombor bulat ini, nombor bulat ini kepada nombor bercampur. Anda dapat kuasai dua ini, insya-Allah anda boleh jawablah soalan 1 hingga 10 dalam muka surat 32. Boleh Okey, baik, insya-Allah. Okey, sekarang cikgu nak paparkan jalan kira untuk soalan 1 hingga 10 muka surat 32 Okey, ini ialah jalan kira ataupun penyelesaian bagi soalan 1 hingga 10 buku kerja Fokus Genius halaman 32. Nanti cikgu akan kongsikan jalan kira ni dalam WhatsApp group tapi buat masa ini cikgu nak awak perhatikan dulu cara penyelesaian untuk setiap soalan pecahan ni. Okey. Jadi ini adalah berkaitan dengan kemahiran tambah dan tolak pecahan soalannya selesaikan. Baik. Soalan 1 ni kita dah ulang kaji minggu lepas, tapi
Tak apa, kita ulang kaji semula supaya awak lebih faham. Okey, soalan 1, 1/2 tambah 1/4 tolak 3/8. Okey? Baik. Ni cikgu dah ajar kamu minggu lepas. Soalan ini dia melibatkan 3 pecahan dan juga 2 operasi yang berbeza, iaitu operasi tambah dan operasi tolak. Jadi cara yang paling mudah untuk kita selesaikan soalan ini ialah cara yang pertama, ialah kita kurungkan dulu operasi yang pertama. Operasi yang pertama ialah operasi apa? Operasi tambah. Jadi kita kurungkan ni bermakna kita selesaikan 1/1. Okey? Jadi kita selesaikan dulu 1/2 tambah 1/4. Okey? Kita tambahkan dulu 1/2 tambah 1/4. Kemudian kita buat kurungan ni. Tujuan kita buat kurungan ni ialah supaya kita tahu kita sedang menyelesaikan soalan pecahan yang melibatkan tambah ni dulu. Tolak 38 ni kita jangan sentuh lagi, jangan kacau lagi, biarkan dia saja. Okey, baik. Bila kita kurungkan macam ni, kita dapati 1/2 tambah 1/4 ini penyebut dia berbeza. Ni cikgu sebut pengangka, cikgu sebut penyebut, awak kena faham lah, cikgu banyak kali ulang. Penyebut ni ialah nombor yang di bawah ni. Ni kita panggil dia penyebut. Nombor yang di atas kita panggil pengangka. Okey, 1/2 tambah 1/4 penyebut dia tak sama. Jadi ingat tak cikgu maklumkan sebelum ini, cikgu dah ajar sebelum ini. Untuk tambah dan tolak, kita mesti pastikan penyebut mesti sama. Kalau tak sama, mesti samakan. Jadi untuk samakan ni ada beberapa cara. Cara pertama ialah kita tengok ada tak hubungan antara kedua-dua penyebut ni. Okey, 2 dan 4 ni ada hubungan. Hubungan ni ialah 2 darab 2 sama dengan 4. Itulah hubungan dia. Jadi bila 2 darab 2 sama dengan 4, okey, maka 1/2 ni untuk 2 di bawah ni kita kena darab 2, 1 ni pun kena darab 2 juga. Jadi kita akan dapat 1 darab 2 sama dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4. Maka jadilah 2/4 tambah 1/4. Okey. 2/4 tambah 1/4. Baru sama 4/4. Dah sama baru boleh tambah. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 4 ni salin semula 4. Kita hanya tambah pengangka saja, penyebut jangan tambah. Okey. Tambah 1 sama dengan 3. 4 ni salin semula. Okey. Jadi sekarang ni untuk operasi tambah dah selesai. Sekarang ni kita pergi ke operasi tolak pula. Jadi kita akan dapat pula 3/4 tolak 3/8. Okey. Bila kita perhatikan sini, penyebut dia pun tak sama juga. Sini 4, sini 8. Sama juga macam tambah tadi. Kita mesti samakan penyebut. Jadi nak samakan penyebut, tengok ada hubungan ke tak. Okey, ada hubungan. Hubungan ni ialah 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi kalau ada hubungan macam ni, 4 ni kita darab 2, 3 pun kena darab 2. Okey, maka jadilah, okey, 3 darab 2 sama dengan 6, 4 darab 2 sama dengan 8. Okey, setakat ni boleh Okey, baik. Jadi 6/8 tolak 3/8. Jadi 6 tolak 3 sama dengan 3, 8 kita salin semula. Dapatlah 3/8. Okey, baik. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni kita tak bincang lagi Okey, baik. 2/3 tambah 1/2 tolak 1/4. Okey. Okey, sama juga macam tadi. Kita selesaikan 1/1. Okey, kita selesaikan dulu 2/3 tambah 1/2. Kemudian kita buat kurungan. Okey, supaya kita tak keliru dengan operasi yang seterusnya ni. Kita selesaikan yang ni dulu. Okey. 2/3 tambah 1/2. Okey, yang 2/3 ni penyebut dia 3, 1/2 ni penyebut ni 2. Okey, tak sama. Dan bila kita tengok 3 dan 2 ni pun tak ada hubungan dalam mana-mana sifir. Okey.
CV1 janganlah cakap. Selain CV1, dia tak ada hubungan. Okey. Jadi kalau tak ada hubungan macam ni, kita kena guna teknik yang kedua untuk menyamakan penyebut, iaitu teknik silang. Okey, teknik silang ataupun teknik darab silang. Okey. Jadi apa kita buat ialah 3 ni darab dengan 2. Kenapa 2? Sebab sini ialah 1/2. Jadi 3 darab 2, 2 ni pun kena darab 2. Macam tu. 1/2 ni pula, 2 ni kita darab dengan 3. Kenapa 3? Sebab sebelah ni 2/3, penyebut dia 3. Jadi 2 ni darab 3, 1 darab 3. Jadi kita akan dapat 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6. 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6. Jadi kita akan dapat pecahan dalam bentuk yang baru, iaitu 4/6 tambah 3/6. Okey? Jadi barulah sama penyebut dia, barulah kita boleh tambah. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. 6 ni salin 10 jadi 6. Okey, jadi 7/6. Sekarang ni barulah kita selesaikan yang tolak ni pula. Di 7/6 tolak 1/4. Dan kalau kita lihat sini, okey, 4 darab berapa? 6 tak ada. Jadi kalau macam ni kita boleh gunakan juga teknik darab silang. Kita buat 6 darab 4, okey, 7 darab 4. 4 darab 6, 1 darab 6. Macam tu. Okey, baik. Jadi kita akan dapat pecahan yang baru. 7 darab 4, 28. 6 darab 4, 24. Tolak 1 darab 6, 6. 4 darab 6, 24. Jadi 28 tolak 6 sama dengan 22. 24 ni salin 10, 24. Jadi kita akan dapat pecahan 22/24. Okey. Tengok pula jawapan akhir ni. 22/24 ni boleh kecilkan lagi ataupun tidak? Selagi kita boleh kecilkan, selagi ada CV yang kita boleh gunakan untuk kecilkan pecahan ni, kita mesti kecilkan. Jadi 22/24 ni ada dalam CV 2. Dalam CV 2 ada jawapan 22, ada jawapan 24. Jadi bila kita kata CV 2, maka 2 tu kita sebut 2 darab 11 sama dengan 22. 2 darab 12 sama dengan 24. Jadi jawapan akhir kita ialah 11/12. Okey. Bagi yang dapat jawab dengan betul tu, tahniah. Okey. Kalau nak salin pun boleh sambil-sambil dengar penerangan cikgu. Ataupun nak dengar dulu pun tak apa. Sebab nanti bahan ini cikgu akan kongsikan dalam WhatsApp group kelas nanti. Okay, baik. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan 3. Okay, soalan 3. 5 tolak 1 1/3 tambah 1/6. Okay, ini cikgu cakap tadi. Anda kena ada kemahiran ni. Okay, baik. Kemahiran menukarkan nombor bulat kepada nombor bercampur. Baik. Okay, 5 tolak 1 1/3 ni kita selesaikan dulu. Jadi kita buat kurungan macam ni. Sama je cara macam yang soalan-soalan sebelum ni. Okay, kita selesaikan satu persatu. Cuma sekarang ni masalah kita ialah 5 ni ialah nombor bulat. Dia bukannya pecahan atau bukan nombor bercampur. Jadi bila dia tak sama bentuk macam ni, kita mesti samakan bentuk dia. Jadi 5 ni kita mesti jadikan dia dalam bentuk nombor bercampur. Jadi 5 ni kita jadikan dia 4 3/3. Kenapa 3/3? Sebab pecahan di sebelah ni ialah 1/3. Penyebut dia 3. Jadi kita jadikan dia 4 3/3. Kalau sebelah ni 1 1/5, jadikan dia 4 5/5. Macam tu. Okey, baik. Jadi ini kita jadikan dia 4 3/3 tolak 1 1/3. Okey. Masih lagi kita kurungkan dan tambah 1/6 ni kita jangan tinggalkan, salin daripada atas ni balik. Okey, jadi kita selesaikan dalam kurungan ni. Ya, sekarang ni penyebut dah sama. Ni 3/3, 1/3. Okey, jadi kita
Buat apa? Kita tolak. Okey, kita tolak. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. 3 tolak 1 sama dengan 2. Dan 3 untuk penyebut ini kita salin semula. Ingat, penyebut jangan tambah, jangan tolak. Kita salin semula. Dia dapatlah pecahan yang baru. 3, 2/3. Okey, baik. Tambah 1/6 ni salin semula. Sekarang barulah kita selesaikan untuk operasi tambah pula. Yang tolak dah selesai. Okey, baik. Dan bila kita lihat pecahan ni, 3 2/3 tambah 1/6. Yang ni penyebut dia 3, yang ni penyebut dia 6. Kedua-dua penyebut tak sama. Jadi apa kita buat? Kita samakan. Dan bila kita lihat 3 dan 6 ni ada hubungan. Hubungan dia ialah 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, jadi bila 3 darab 2 sama dengan 6, 3 ni darab 2, 2 pun darab 2, kita akan dapat nombor bercampur dalam bentuk yang baru, 3/4/6 tambah 1/6. Sama dah, ni sini 6, sini pun 6. Dah sama penyebutnya, barulah kita tambah. 4 tambah 1 sama dengan 5. 3 ni salin semula, 6 ni pun salin semula. Jadi kita akan dapat jawapan 3/5/6. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, 6 tolak 2/3/4 tambah 1/8. Okey. Baik. Sama juga macam tadi, kita selesaikan satu persatu. Okey. 6 tolak 2/3/4 ni dulu kita selesaikan. Okey, jadi 6 ni kita boleh tukarkan ke nombor bercampur, dia akan menjadi 5/4/4. Okey, 5/4/4 Okey. Tolak 2/3/4 ni salin semula dan kita kurungkan. Tambah 1/8 ni kita salin semula Okey, baik. Sekarang ni kita selesaikan dulu yang dalam kurungan ini. Okey. Jadi 5/4/4 tolak 2/3/4, kita tengok penyebut dia sama, 4, sini pun 4. Jadi kita boleh tolaklah. 5 tolak 2 sama dengan 3. 4 tolak 3 sama dengan 1. Dan 4 ni kita salin semula. Jadi kita akan dapat jawapan 3/1/4. Okey. Tambah 1/8 ni kita salin semula. Okey. Jadi 3/1/4 tambah 1/8. Okey, dan bila kita lihat sini penyebut dia tak sama juga. Yang ni penyebut dia 4, yang ni penyebut dia 8. Jadi mesti samakan. Jadi kita lihat 4 dan 8 ni ada hubungan tak? Okey, ada hubungan. Hubungan ni ialah 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi bila 4 darab 2, 1 pun kena darab 2. Jadi kita akan dapat nombor bercampur dalam bentuk yang baru. 3/2/8. Okey. Tambah 1/8 ni salin semula. Dan bila kita lihat sini, okey, penyebut kedua-duanya sama. Sini 8, sini pun 8. Okey, baru boleh tambah. Jadi 3/2/8 tambah 1/8 ni, 3 kita salin semula. 2 tambah 1 sama dengan 3. 8 ni kita kekalkan. Tulis semula 8. Dapatlah jawapan 3/8. Okey. Setakat ni boleh? Ada soalan? Ada soalan? Okay, sekarang ni soalan nombor 5. 2/1/5 tambah 1 tolak 1/2. Okey. Jadi caranya ialah kita selesaikan satu persatu. Jadi 2/1/5 tambah 1 ni kita kurungkan dulu. Kemudian tolak 1/2 ni kita salin semulalah. Okey, baik. Kemudian kita lihat. Okey, 2/1/5 tambah 1. 1 ni nombor bulat. Jadi mesti jadikan dia
pecahan ataupun nombor bercampur. Okey, sekarang ni satu, dia satu kita tak boleh jadi 1/0, 1/1, tak boleh. Dia satu ni kita terus jadikan dia 5/5. Macam tu. Sebab dia satu. Satu ni kita jadikan dia 5/5. Kenapa 5/5? Sebab 5/5 ni atau sama juga dengan 5/5. Jadi 5/5 sama dengan 1. Dia nilai dia sama. Nilai dia sama. Dan kenapa kita pilih 5? Sebab sebelah ni pecahan dia adalah 1/5. Penyebut dia 5. Jadi jadikan dia 5/5. Okey, macam tu faham Baik. Jadi 2/1/5 tambah 5/5. Kedua-duanya penyebutnya sama. Barulah kita boleh tambah. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. 2 ni salin semula. Sebab dia nombor bulat. Dan 5 ni kita salin semula jadi 5. Ini dapatlah jawapan dia 2/6/5. Okey, dapat jawapan 2/6/5. Kemudian tolak 1/2 ni. Tunggu kita bawakan ke bawah. Jadi 2/6/5 tolak 1/2. Yang ni penyebut dia 5, sebelah ni penyebut dia 2, tak sama. Dan kita tengok 2 dan 5 ni pun tak ada hubungan. Jadi kita mesti guna teknik darab. Okey, kita darabkan, darab silang lah. Jadi 5 ni darab dengan 2, 6 ni pun darab dengan 2, 2 ni darab dengan 5, 1 pun darab dengan 5. Jadi kita akan dapat 6 darab 2 sama dengan 12, 5 darab 2 sama dengan 10. 1 darab 5 sama dengan 5, 2 darab 5 pun sama dengan 10. Barulah sama kedua-dua penyebut ni. Jadi 2, 12/10 tolak 5/10. 12 ni tolak 5 dapat jawapan 7. 10 ni salin semula 10. Jadi kita dapatlah jawapan dia 2/7/10. Okey. Kalau ada bahagian yang tak faham boleh buka mikrofon dan boleh tanya insya-Allah. Cikgu akan cuba terangkan. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 6. Okey. Soalannya ialah 1/2/3 tambah 1/1/2 tolak 5/6. Okey, yang ni pun sama juga. Kita selesaikan satu persatu. Jadi kita kurungkan dulu 1/2/3 tambah 1/1/2. Kita kurungkan Okey, baik. Dan kedua-dua penyebut ni kita mesti samakan. Jadi 3 dan 2 ni tak ada hubungan. Jadi kita kena guna teknik darab silang. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 3 sama dengan 6. 1 darab 3 sama dengan 3. Jadi kita akan dapat nombor bercampur dalam bentuk yang baru. 1/4/6 tambah 1/3/6. Jadi barulah boleh tambah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nombor bulat tambah dengan nombor bulat 1 tambah 1 sama dengan 2. 4 tambah 3 sama dengan 7. 6. Jangan tambah pula sebab 6 ni penyebut. Kita salin semula 6. Dan dapatlah jawapan dia 2/7/6. Okey, tolak 5/6. Salin semula. Kebetulan dapat 6 juga. Okey, jadi selesai. Maknanya mudah kerja kita. Dah sama penyebutnya. Jadi apa kita buat? 7 tolak 5 sama dengan 2. 2 ni salin semula. Nombor bulat salin semula. Dan penyebut 6 ni salin semula. Dia dapatlah jawapan 2/6. Tetapi bila kita lihat 2/6 ni, 2/6 ni kita boleh kecilkan lagi. Okey, kerana dalam sifir 2 ada jawapan 2, ada jawapan 6. Ni yang penting yang cikgu tekankan banyak kali, awak kena hafal sifir. Kalau awak tak hafal sifir, bukan tak boleh jawab. Masa latihan macam ni, bolehlah awak rujuk buku sifir. Tapi masa peperiksaan, maka anda akan lambat di sini. Kalau awak hafal sifir, insya-Allah terus dapat tahu, oh ni dalam sifir 2 ada jawapan 2, jawapan 6. Okey, sifir. Okey, soalan nombor 7.
Okey, berapa sama dengan 1/2/5 tambah 1 tolak 3/4? Ni sebenarnya awak jangan kelirulah bila dia buat jawapan dia di sebelah kiri. Sebab kita biasa jawapan kita sebelah kanan, tapi sebenarnya sama saja sama saja. Okey, baik. Jadi cikgu tukar dalam bentuk macam ni, cikgu bawa soalan ni ke sebelah kiri sebab awak dah biasa dalam bentuk macam ni Cikgu bawa soalan ni ke sebelah kiri. Okey, 1/2/5 tambah 1 ni kita kurungkan dulu. Okey, tolak 3/4. Jadi 1/2/5 tambah 1 ni kita mesti jadikan dia dalam bentuk pecahan atau nombor bercampur. Okey. Jadi 1 ni kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk pecahan 5/5. Okey, tadi di atas sebelum cikgu dah terangkan kenapa jadi 5/5. Sebab sini 2/5. Penyebut dia 5. Jadi 1 ni akan jadi 5/5. Okey, baik. 1/2/5 tambah 5/5, 2 tambah 5 sama dengan 7. 1 ni nombor bulat kita salin semula. Penyebut 5/5 salin semula 5. Jadi kita akan dapat jawapan 1/7/5. Tolak 3/4. 3/4 ni salin semula. Tolak 3/4 Okey, baik. Kemudian bila kita dapati 5 dan 4 ni tak ada hubungan. Jadi mesti buat darab silang. Okey. Jadi 5 darab 4 sama dengan 20. 7 darab 4 sama dengan 28. 4 darab 5 sama dengan 20. 3 darab 5 sama dengan 15. Okey. Jadi sekarang barulah sama. Kedua-dua penyebut dia ialah 20. Jadi 28 tolak 15 sama dengan 13. 1 ni sebabkan nombor bulat salin semula. 20, sini pun 20. Dua-dua penyebutnya 20, salin semula 20. Jadi kita akan dapat jawapan yang terakhir. 1/13/20. Okey? Baik. Cikgu teruskan lagi Kalau cikgu laju sangat, tolong bagi tahu cikgu. Cikgu laju sangat, tolong perlahankan sikit. Okey, cikgu rasa cikgu dah perlahan dah ni. Tapi apa pun awak boleh berikan respon InsyaAllah cikgu akan cuba bimbing. Okey, soalan nombor 8. Okey. 1/8 tambah 1/2 tolak 1/4. Jadi sama juga macam tadi, kita selesaikan satu persatu. Okey, 1/8 tambah 1/2 dulu. Ini yang kita selesaikan dulu. Dan bila kita lihat di sini 8, sini 2, ada hubungan. Hubungan dia ialah 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi bila ada hubungan macam ni, 2 ni darab 4 sama dengan 8, 1 pun darab 4 sama dengan 4. Jadi dapatlah 1/8 tambah 4/8. Jadi barulah kita boleh tambah. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nombor bulat 1 salin semula 1. Penyebut 8 ni salin semula 8. Jadi 1/5/8. Kemudian tolak 1/4 ni. Jangan tinggalkan, jangan sampai depan ni awak dah okey dah selesai cikgu. Jangan macam tu. Mesti kita semak satu persatu. Pastikan tak ada operasi yang tertinggal. Okey, tolak 1/4. Okey, 5/8 ni penyebut dia 8, 1/4 ni penyebut dia 4. Ada hubungan tak? Ada. Ada hubungan, iaitu 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi 4 darab 2 sama dengan 8, 1 pun darab 2. Okey, kita akan dapat 2. Jadi 1/58 tolak 1/2/8. Okey? Baik. Kemudian 1 ni nombor bulat, tolak 1. Dapat sifar lah, tak ada apa-apa lah. Habis. 5/8 tolak 2/8, 5 tolak 2 sama dengan 3, 8 salin 10 8. Jadi jawapan akhir dia ialah 3/8. Okey? Baik. InsyaAllah Okey, 2 lagi. Okey, soalan nombor 9. 2/1/4, ni soalan ni lain sikit. Dia melibatkan, kalau kita belajar sebelum ni, dia melibatkan anu.
ataupun dalam ayat matematik ni ada soal, ada nombor dalam ayat matematik yang ni yang kita tak tahu, yang kita kena carilah. Jadi 2/1/4 tambah 1 tolak berapa? Sama dengan 1/2. Okay, baik. Bila kita jumpa soalan macam ni, okey, seboleh-bolehnya jawapan ini kita masukkan dia dalam soalannya. Kita masukkan dia ke dalam soalan. Okey. Jadi kita tukar bentuk soalan ni, bentuk ayat matematik ni dia akan jadi 2/1/4 tambah 1, okey, tolak 1/2. Okey, 1/2 ni kita bawakan dia sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Jadi tolak 1/2. Okey. Tolak ni, tolak berapa ni kita bawa sebelah kanan, dia akan jadi tambah ataupun jadi dah hilanglah negatif dia. Hilang negatif dia. Jadi inilah ayat matematik yang baru. 2/1/4 tambah 1 tolak 1/2 sama dengan berapa? Okey, barulah kita mudah untuk selesaikan. Jadi kita kurungkan 2/1/4 tambah 1 ni, kita kurungkan. Cikgu, cikgu cakap laju sangat. Apa? Ulang-ulang. Cikgu cakap laju sangat. Laju sangat. Okey, baik, cikgu perlahankan sikit. Okey, 2/1/4 tambah 1 tolak berapa sama dengan 1/2. Okey. Baik, sekarang ni dalam ayat matematik ini ada soalan ni yang kita tak tahu berapa nombor dia. Tapi jawapan kita tahu. Jawapan telah diberikan 1/2. Jadi sebenarnya bentuk soalan macam ni kita dah pernah belajar dulu masa dalam tajuk tambah, tajuk tolak. Cuma sekarang ni awak tengok ni dalam bentuk pecahan. Okey, cuba awak ingat semula apa yang kita dah belajar semasa tajuk tambah dan tolak dulu. Jumpa soalan macam ni, apa yang perlu kita buat? Okey, jadi tips dia ialah bila kita jumpa soalan macam ni, jawapan dia ni kita kena masukkan dalam soalan. Okey? Itu sebabnya awak tengok di bawah ni dia jadi dalam bentuk yang berbeza. 1/2 ni kita bawakan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak 1/2. Jawapan ni kita bawakan dia ke sebelah kanan. Macam tu. Jadi dapatlah ayat matematik yang baru. 2/1/4 tambah 1 tolak 1/2 sama dengan berapa? Carilah jawapan dia kat sini. Okay, setakat ni okey. Baik. Kemudian kita selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu 2/1/4 tambah 1. Kita kurungkan. Okey, kita kurungkan dia. Okey, jadi kita lihat di sini 2/1/4 ni nombor bercampur, 1 ni nombor bulat. Tak sama bentuk dia. Jadi kita mesti samakan. Okey? Jadi 2/1/4 ni tambah 1 ni kita jadikan dia dalam bentuk pecahan, kita akan dapat 4/4. Kenapa 4/4 cikgu? Sebab sebelah ni 1/4. Penyebut dia 4. Kalau sebelah ni 1/5, 1 ni akan jadi 5/5. Kalau sebelah ni 1/6, nombor bulat ni dia akan jadi 6/6. Macam tu. Okey? Jadi 2/1/4 tambah 4/4 kita kurungkan lagi. Tolak 1/2 ni kita salin semula dari atas. Jangan buang. Okey. Jadi kita selesaikan 2/1/4 tambah 4/4. Jadi 2 ni kita salin semula 2. 1 tambah 4 sama dengan 5. 4 ni penyebut, kita salin semula 4. Dapatlah jawapan 2/5/4. Dan sekarang ni barulah kita selesaikan 2/5/4 tolak 1/2. Okey, baik. Dan sekarang ni kita lihat pecahan ni pun penyebutnya tak sama. Mesti samakanlah. Dan bila kita lihat kedua-dua penyebut ni dia ada hubungan.
Hubungan dia ialah 2 darab 2 sama dengan 4. Okey? Jadi 2 ni kita darab dengan 2 sama dengan 4. 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi kita akan dapat 2/5/4 tolak 2/4. Dah sama penyebut dia, baru boleh tolak. 2 ni kita salin semula 2 sebab dia tak ada geng kat sini, tak ada nombor bulat yang lain. Di 2 ni kita salin semula 2. 5 tolak 2 sama dengan 3. Dan penyebut 4 ni kita salin semula 4. Dapatlah jawapan akhir 2/3/4. Okey, boleh? Baik, insyaAllah. Okey, kita teruskan. Soalan nombor 10. Okey. Soalannya ialah 3/5/8 tolak berapa tambah 1 sama dengan 2/3/4. 3/5/8 tambah berapa tambah 1 sama dengan 2/3/4. Okey, sama macam soalan nombor 9 tadi. Jawapan ini 2/3/4 ni kita kena masukkan ke dalam soalan. Dan jawapan ini kita bawa dia ke sebelah kanan. Okey. Jadi kita akan dapat soalan dalam bentuk yang baru 3/5/8. Okey, 2/3/4 ni kita bawa dia sebelah kiri ni, dia akan jadi tolak 2/3/4 tambah 1 sama dengan berapa? Macam tu. Okey. Baik, barulah mudah kita nak selesaikan soalan ni. Okey, jadi sama juga macam tadi, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu 3/5/8 tolak 2/3/4. Okey. Jadi bila kita lihat di sini 4 dan 8 ni dia ada hubungan. Okey, hubungan dia ialah 4 darab 2 sama dengan 8. Okey. Jadi 4 darab 2 sama dengan 8. 3 ni pun kena darab 2 sama dengan 6. Jadi kita dapatlah 3/5/8 tolak 2/6/8 tambah 1. Macam tu. Okey, dah sama penyebut. Dah sama penyebut, barulah kita boleh selesaikan. Cuma soalan nombor 10 ni, dia lain sikit. Kita jangan nak cepat dia jawab. Bila kita lihat di sini, okey, mentang-mentanglah penyebut dia sama, kedua-duanya 8, awak terus nak buat. 3 tolak 2 sama dengan 1. Okeylah tu. 5 tolak 6. Awak pun jawab 1. 5 mana boleh tolak 6? Sebab 5 lebih kecil daripada 6. Jadi kalau awak jumpa soalan macam ni, apa yang kita kena buat ialah, ni awak kena bijak sikit. Kita jadikan nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Kita tukarkan dia ke bentuk pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni macam mana cikgu? Pecahan tak wajar ni pengangka lebih besar daripada penyebut. Macam ni. Jadi cara dia ialah 8 darab 3. Bawah ni kena darab. Dapat jawapan tambah 5. Bawah darab, atas tambah. Jadi kita akan dapat 8 darab 3 sama dengan 24. 24 tambah 5 sama dengan 29. Jadi dapatlah pecahan tak wajarnya 29/8. Okey. Tolak, ini pun sama. Bawah darab, atas tambah. 8 darab 2 sama dengan 16. 16 tambah 6 sama dengan 22. Dapatlah kita bentuk pecahan yang baru 29/8
tolak 22/8 tambah 1. Okey? Sama dah. Penyebutnya 8, 8. Kemudian sini 29, sebelah ni 22. Barulah boleh tolak. Jadi 29 tolak 22 sama dengan 7. Okey. Penyebut 8 ni salin semula 8. Dia dapatlah 7/8. Tambah 1, salin semula tambah 1. Okey. 7/8 tambah 1 ni kita boleh terus tukar dalam bentuk nombor bercampur. Dapatlah 1/7/8. Okey. Itulah jawapan untuk soalan 1 hingga soalan 10. Okey. Cikgu harap penerangan cikgu ni dapat membantulah anda semua. Okey, supaya lebih faham bagaimana nak menyelesaikan soalan tambah dan tolak yang melibatkan pecahan. Okey. Setakat ni okey tak? Siapa yang dapat jawab semua betul? Sebab latihan ni cikgu berikan minggu lepas. Siapa yang dapat jawab semua betul? Saya betul, cikgu. Tak ada yang dapat jawab semua betul? Saya betul. Okey, baik, tak apa. Okey, baik. Sekarang ni jam cikgu dah menunjukkan pukul. Betul semua? Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi buku ni awak tak perlu hantar lagi. Okey. Jadi cikgu hari ni cikgu tak berikan sebarang tugasan. Sebab esok kita masih lagi matematik. InsyaAllah esok cikgu akan berikan tugasan. Okey. Esok insyaAllah kita akan belajar pula bagaimana hendak menyelesaikan pecahan daripada bagaimana mendapatkan pecahan daripada sesuatu kuantiti. Contohnya 1/5 daripada 20. Macam nak buat? Itu nanti kita akan belajar esok. Hari ni kita ulang kaji soalan 1 hingga 10 yang cikgu dah berikan minggu lepas. Okey? Baik. Jadi sebelum kita akhirkan kelas ni, ada apa-apa soalan tak? Ya, ada yang tanya, cikgu esok Google Meet juga ke? Ya, insyaAllah esok kita Google Meet juga. Okey? Baik, ada soalan? Cikgu. Ya. Yang hari ni punya, yang minggu lepas punya Google Classmate Minggu lepas, okey. Yang minggu lepas kan anak saya tak dapat tengok. Hari ni cikgu bagi yang perbincangan yang minggu lepas punya lah. Okey, tak apa. Yang minggu lepas tu ada sedikit masalah teknikal. Jadi yang apa yang kita belajar minggu ni pun sebenarnya minggu lepas kita belajar. Jadi yang ni saya dah rakam. Jadi saya akan kongsikan videonya hari ni lah. Sekejap lagi. Okey. Okey, baik, insyaAllah. Okay. Cuma minggu lepas saya terangkan dalam 2-3 soalan sajalah. Tapi hari ni kita terangkan 10 soalan. Okey? Baik, insyaAllah. Terima kasih. Sama. Okey. Yang lain ada soalan tak? Tak ada. Ada. Tak ada Okey, kalau tak ada alhamdulillah. InsyaAllah esok cikgu akan kongsikan juga link Google Meet. Okey, nanti esok boleh siapa yang ada kelapangan boleh join kelas kita secara online. Dan hari ni tak ada tugasan, esok insyaAllah cikgu akan berikan tugasan. Cuma bila cikgu tak berikan tugasan ni, awak ambillah peluang ni untuk mantapkan hafalan CV masing-masing. Okey? Mantapkan hafalan CV masing-masing supaya seboleh-boleh kalau paling bagus awak hafal sehingga CV 12. Okey? CV 12. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.